الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin Jumat yang mulia, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana dengan takwa inilah kita akan dapat rahmat dan akan dapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita di akhir zaman ini banyaknya cubaan, banyaknya benda-benda yang boleh menyelewengkan kita daripada agama Islam. Memanglah apa yang Nabi SAW wayak semenjak baginda ada nyawa lagi, bahawa kalau mu hidup panjang lagi, hai sahabatku, mu akan jumpa benda yang pelik-pelik. Berbagai-bagai benda, terutamanya benda yang boleh melecehkan kamu daripada al-Islam. Kita di hari ini terasa dan yakin dengan apa yang Nabi SAW wayak 1000 tahun lebih dulu. Kata di sananya ada benda-benda yang haram dihalalkan pada zaman ni. Seperti mana Nabi wayak khamr, akan ada sebahagian daripada umatku yang menghalalkan benda yang mabuk. Ya dulu tak boleh, sekarang dah boleh. Setengah daripada hamba dan juga umat aku yang menghalalkan jenis-jenis dontri, yang mana Nabi kata dontri adalah suara syaitan. Tapi banyak pula daripada umat Nabi SAW yang menghalalkan ataupun buat tamadan dengan benda ni. Banyak lagi lah benda yang Nabi wayak yang mana manusia di zaman akhir telah pun membelakangkan dia. ไม่ให้ความสำคัญ bahkan jadi berang peketik tamada. Orang buat belaka dah. Orang jadi pesetu belaka dah. Maka kita orang Islam, wahai muslimin, saya cuba nak beri nasihat lah kepada saya mula-mula dan kepada kita sidang hadirin Jumat, yang sama ada yang dengar dalam masjid dan juga mungkin yang dengar live isteri-isteri, perempuan-perempuan di rumah sana. Jadi Islam ni hajar supaya kita adanya pendirian yang jelas dalam kita nak jagakan Islam kita. Kerana Islam ni agama yang jelas. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Benda halal jelas, benda haram itu jelas. Jelas. Dalam Islam tidak ada benda yang semabur ataupun yang kata dia kau ni boleh ke tak boleh ke. Kalau kita tak tentu, tak tahu kata boleh tak boleh, Islam ada pula jalan keluar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu tanyalah kepada orang yang ada ilmu, orang yang ada ilmu, yang mana mereka boleh royak masalah-masalah yang kamu tu belum jelas, jikalau kamu tak tahu lagi benda tu. Ini Islam ajar kita, wahai muslimin, iaitu adanya pendirian. Nak tahu nak ada pendirian, kena berdasar kepada belajar dan mengaji. Ya reke. Klik pula kepada ayat yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala pesan dan perintah kita sebagai hamba dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram. Tu antara dua kali Iqra. Lima ayat mula-mula yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kali terulang kalimah Iqra, baca, ngaji dan belajar.
Ni benda yang saya nak pesan kepada kita, tentang iman akan tanam dalam hati kita dan anak-anak kita dengan kita berikan ilmu-ilmu, terutama ilmu akidah yang betul, ilmu tauhid, dan juga tahu kata gapo katik benda yang syirik, benda yang mungkin boleh murtadkan kita daripada al-Islam. Itu benda yang sebagai fardu'in yang Nabi SAW ambil berat benar, terutamanya di masa baginda di Mekah. Kalau kita perhati kepada ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW di Mekah, 13 tahun mula-mula tu, banyaknya ayatnya duk kecek hak akidah, ha la ilaha illallah, ha jauh daripada syirik dan benda-benda yang memertadkan daripada Islam. Kerana apa? Kerana hak ni sebagai asas. Lepas tu baru mai ayat semaya. Semaya malam Isra' Mi'raj. Hujung dah. Nabi duduk Mekah 10 tahun lebih dah. Duk dakwah orang cara hak akidah Islam tu, hak tauhid tu 10 tahun lebih. Baru marinya ayat semaya 5 waktu. Lepas tu bagi Madinah tu tahun yang kedua baru marinya fardu siam puasa. Lepas tu tahun yang kena pula yang kemaru yang marinya fardu zakat. Lepas tu tahun yang ke-8 ataupun 9 ikut khilaf pendapat ulama, iaitu marinya fardu haji. Tengok tu 5 rukun Islam yang Allah Ta'ala fardu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat dia itu, cara tu macam tu. 10 tahun mula-mula buat akidah. Kalau banding masjid kita ni, akidah ni hak bawah tanah tu, lama dia tu, penuh asar kali tu. Bila nak naik 3 lapis ni, lama kena kemas molek. Kalau tomo tan rak hak dia tu, bawah bawah tu tak kemas, akan jadi raka lah. 3 lapisan bin kita ini. Ni dalil kata tauhid tu penting. Dan memanglah dalam masa nak tanam akidah ni, kena tanam dengan masa yang panjang. Tak padan dengan sekali, 2 kali, setahun 2 tahun tak padan. Supaya kita nak buat umur jugalah. Tempat mana kita tambung tanah, tempat tambung. Lepas tu kita nak buat umur selalu, tak boleh lagi. Kena tak lama dulu tambah tanah kita tambung tu, setahun 2 tahun, 3-4 tahun kau comel lagi baru kemah molek. Kalau tambah tanah sebulan depan buat selalu umur, mungkin akan jadi gonjel dan raka pula umur. Tu mana semua saat ni kecek masalah hak asas belaka tu, tan tu. Habis tu wahai muslimin yang kasih sekalian, ilmu akidah mesti dimasukkan dalam hati-hati anak-anak kita dan kita sendiri pun. Tak nyanyi duk buat cala-cala, kita tak apa dah ustaz. Kita 50 tahun dah dalam Islam. Jangan sama sekali wahai muslimin. Kena benda yang boleh gelecahkan kita. Kadang-kadang roh tahu mai tengkan. Ada juga kadang-kadang. Benda tu tak tahu kata siapa gonye akidah kita Ustaz Hani. Mungkin adanya jawab daripada anak-anak kita ke ataupun orang kita kenal. Bakpo dia mau buat macam tu. Dia mau tak tahu ke benda tu sakut dengan pergi akidah tu. Mungkin jawab dia kata, oh tak tahu sungguh. Dia kata tak apa sekadar buat macam ni. La ilaha illallah ni. Ini benda yang pelik kepada pentingnya Iqra tadi tu. Iqra, baca bukan ikutlah berbagai ilmu mana-mana ikut dia. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Hak ni hak kena asas mula-mula ni. Baca dengan nama Tuhanmu, iaitu ilmu tauhid, ilmu akidah Islamiah yang kita kena tanam dalam hati-hati kita dan anak-anak kita. Mungkin kita kena kembali pula kepada laksud-laksud yang dibukakan, sama ada di pekat tadika baik ataupun di pekat sekolah-sekolah agama baik. Kita kena ulang kaji bersama, kata bagaimanakah kita nak camkon lagi hak akidah Islamiah, camkon lagi. Kita adakan prapung laksud. Maka di masa-masa yang kita ada peluang nak kemahkan lagi akidah Islamiah kita kena masukkan benda-benda yang menjadikan akidah dan tauhid tidak gonyeh. Bagaimanakah? Kita rasa yakin ke tak dengan tadikan tahun ataupun kelas ni
boleh telah tetapnya dan kerahnya dan jadi gonyeh dah akidah tauhid hak anak-anak kita. Kalau belum lagi tak pandai, meningkat pula kepada sekolah-sekolah pekat matium. Di segi agama kita pula pandai tak lagi nak jagakan akidah Islamiah kita. Kepada anak-anak kita, kalau wasa tak pandai lagi, kena tengok pula laksuk dia pekat mahawiti lain pula. Bagaimana kau nak wisapanya kepada orang yang jadi bandit tapi penuh dengan akidah Islamiah, yang mana kalau dia kerja gapo masa depan pun tidak ada lagi benda boleh merosakkan iman dia. Inilah benda yang saya cuba nak nasihat kepada kita. Pada khutbah yang pertama, cuba cek balik benda yang berkaitan dengan akidah tauhid kita sendiri secara manakah telah mendalaminya. Benda-benda yang menjadi syirik, syirik kecil gapo ratik, syirik besar gapo ratik, setelah kau jadi jelas bagi kita pak kalaulah syirik besar ni secara mana kau siapa kena ngucap semula ke tak. Pak kalau syirik kecil ni biasa mana pula hukum dia batal ke tak pahala semua saat ni. Semua tak ada wahai muslimin. Tak ada saya nak royak dalam masa yang rakah khutbah ini, tapi nak cubakan berikan ban untuk kita klik lagi ulang kaji. Kerana kita ingat molek kata kita nak mati dalam keadaannya la ilaha illallah. Kita nak akhirnya hidup kita dengan kalimahnya la ilaha illallah. Nabi SAW ada pesan, ada royaknya. Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhirnya kalam perkataan dia di atas dunia ini dengan la ilaha illallah akan dimasukkan syurga Allah. Tapi bukan mudah wahai muslimin. Kadang-kadang kalau ada orang yang ajar kita dah pun hak Nabi SAW pesan kepada anak cucu apabila nampak ayah mak dia nak mati, Nabi ajar di tepi katil tu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah ayah makmu nak mati tu akan la ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang ngajar tepi dah pun payah lagi nak tutur nak katanya la ilaha illallah. Itu mungkin kadang-kadang dia sakut balik dengan masa kita segar hari itu, masa kita muda hari itu, gapo ratik tingkah laku kita yang kita nak jaganya la ilaha illallah. Memanglah bukan semua mati dengan kata la ilaha illallah. Kadang-kadang ada daripada orang Islam kita yang anak ajar mengucap berpuluh-puluh kali, tapi akhirnya ayah mak dia tidak boleh nak kata sampai akhirnya. Itu benda yang kita tak sering berlaku kalau boleh kepada orang yang kita kasih dan cinta. Ayah mak kita, adik-beradik kita, cikgu dan mak kita dan sebagainya, kita nak kita boleh dengar, kita ajar dia mengucap, dia kata, dia sebutkan kalimah la ilaha illallah, kita dengar. Anak beranak 4-5 orang 10 orang dengar belaka. Alhamdulillah, ayah mak kita mati dengan kalimah la ilaha illallah. Itulah sebagai nasihat yang saya cuba nak kongsikan pada khutbah yang pertama. Ada lagi sepatah dua nak kata pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. As'aluka ridhaka wal jannah as'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha wa ma qarraba ilayha. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang mulia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati melainkan kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya pada khutbah pertama tadi, akidah ini wahai muslimin, apabila dia telah jadi kejak molek, kemah molek, maka akan
Tetaplah dia dalam hati seseorang siapa dia mati. Kita tengok kepada akidah yang ditanam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati sahabat dia, antaranya Bilal. Nah, Bilal kita kenal belaka, Bilal ibni Abi Rabah, tu kebel Nabi, muazzin masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal ni Nabi orang duk tanamkan akidah semasa dia duk Mekah. Sehingga tanahnya dan jadi kejak kemah molek akidah la ilaha illallah di hati Bilal, sehingga Umayyah ni jadi caunai hak Bilal. Bilal ni jadi hamba taat. Caunai tahu kata taat dia ni masuk Islam, maka Umayyah paksanya Bilal. Paksa bukan paksa dengan mulut saja. Bukan kena paksa ambil tukar teh saja dak. Tapi suruh orang lain, taat hak lain tu, pegang Bilal, pecah baju dia, pergi jemur tengah panah. Jemur tengah panah, di pada pasir tu. Lepas tu tak puas hati lagi, tak sakcai lagi, ambil batu besar pula, mari tok atas dada hak Bilal pula. La ilaha illallah. Panah. Belakang ni supaya dengan duk atas baru api dah. Sebab pada pasir ni panas benar. Sampai 40, 50 ongsa, barang api dah. Kata oleh atas ni pula, batu besar pula di atas dada tu. Maka Umayyah dia paksanya Bilal, "Hei Bilal, mu kena tubik pada agama Muhammad. Mu kena tinggalnya agama Islam." Bilal ngiling, paling ngiling tak say nak tubik. Bahkan dia tubik kata dengan mulut dia, "Ahad, Ahad. Allah Ta'ala Maha Esa. Allah Ta'ala Maha Esa." Tak say nak tinggalnya qul huwallahu ahad, Pak Nabi ajar dia. Tak say nak tinggalnya fa'lam annahu la ilaha illallah, Pak Nabi duk tanam dalam hati dia. Inilah kehebatan akidah Islamiah, wahai muslimin. Kalau ia kemah molek dah, kalau dia telah tetap molek dalam hati seorang, ia tak akan cabut siapa dia meninggal dunia, wahai muslimin. Cuma hak payah ni, soalan hak mula-mula saat ni, nak masuk siapa kejak tu. Nak masuk kemah siapa jadi daging darah kita itu soalan yang kita kena jawab boleh, dan cari jalan siapa situ boleh. Satu lagi, wahai muslimin, dalam kisah Ashabul Kahfi yang kita digalakkan supaya bacanya ashab surah Kahfi dalam hari Jumaat ni ataupun malam Jumaat semalam. Allah Taala royak tentang mereka dalam ayat dia, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha." Itu antara kisah Ashabul Kahfi yang Tuhan cerita kepada kita. Satu kumpulan pemuda. Kumpulan pemuda lebih kurang 7 orang, yang mana tak say nak tubik daripada agama Islam. Zaman itu pun Islam dah. Zaman itu pun la ilaha illallah dah. Kerana Islam ni, wahai muslimin, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi yang tu ada tu dinamakan Muslim dah. Nabi Ibrahim tu Tuhan nama dah dia dengan umat dia tu Muslim dah. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah Ta'ala namakan orang yang beriman kepada dia ni dengan Muslim, sama ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat Nabi dulu. Dan juga pesanan Nabi Yaqub kepada anak cucu dia. Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf tu. Ya bunayya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesanan Nabi Yaqub anak dia sebelah orang tu, anak-anak, ayah nak mati dah ni, ayah nak pesan kamu semua jangan kamu mati melainkan kamu beragama Islam. Ini dalam kata Islam ni, agama yang Nabi tu ada lagi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ashabul Kahfi
tak jang nak tinggalnya agama Islam, walaupun raja di zaman dia duk paksa dia supaya tinggal dan ugutkan. Kalau mu tak tinggal akan diseksa, akan dipenjara, akan dibunuh. Akhir mereka tak jang tinggal dan mereka larikan diri. Lari pergi nusuk dalam gua, yang mana kita dengar kisah dia. Dan sampai lah ni pun Ashabul Kahfi, gua yang pemuda tadi duk nusuk masih lagi ada di negeri Jordan sana. Tu sebagai tanda yang kata ini contoh-contoh yang mana Tuhan royak dalam Quran untuk jadi berian, untuk jadi utahon, untuk jadi pengajaran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda-pemuda yang ditanamkan iman yang kukuh sehingga tidak ada gapo lagi boleh nak mari meruntuhkan Islam dan imannya. Itulah sebagai sepatah ruang yang saya cuba boleh berkongsi pada tengah hari yang mulia ini. Akhirnya pihak masjid banyaklah terima kasih kepada Tisban Menara Tiwat yang mana sudinya hatanya orang, hatanya kereta mari duduk perap pemithat masjid depan dan belakang. Dan masa depan pun dia sanggup nak mari duk patena masjid kita. Semoga amalan tadi diberkati oleh Allah dan dibalahnya budi baik kepada mereka. Jazahumullah khairah. Maka di hari Jumaat ini kita digalakkan supaya banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan satu selawat ini kita akan dapat 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.